Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qtam alaina, innaka tawanshun alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, so Arisa and Alia sihat ke hari ni? Korang dua orang sihat tak? Tadi balik sekolah? Sihat. Tadi balik sekolah pukul berapa? Saya tak sekolah hari Ahad. Oh, awak tak sekolah hari Ahad. Okay. Arisa sekolah hari Ahad ke? Tak juga. Okay, so korang tak sekolah hari Ahad lah. Okay je. Okay, so hari ni kita nak masuk bab 13. Okay, sebelum kita masuk bab 13, saya nak tanya, ada apa-apa soalan tak pasal bab 12? Nak tanya. Daripada segi latihan ke, tak tahu nak buat macam mana, boleh tanya. Soalan nombor berapa-berapa yang tak faham ke? Ke okey je? Bab 12 ni. Ke tak buat pun latihannya? Buat ke tak? Buat ke tak latihan? Bab 12. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okey je? Serius, kalau ada nak tanya, tanya terus. Tapi kalau tak buat tu, susah sikit lah nak tanya sebab tak tahu apa yang tak faham kan. So, siapa ni? Okay, Alia cakap okey je. Arisa? Okey Arisa, bab 12 ni. Ada apa-apa nak tanya? Okey. So, kalau exam boleh jawab tak ni? Arisa and Alia. Boleh lah. Boleh. InsyaAllah boleh So, kena praktis lagi. Kalau tak faham, boleh je cek saya tanya bila-bila masa. Okay. So, macam hari ni, saja nak cerita kan. Okay, ada student saya ni. Dia dah belajar dengan saya sebelum ni. Lepas tu, kelas tu sikit. So, kita tutup kelas tu. Terpaksa tutup lah. Sebab tinggal 3 orang macam tu. So, tutup dan dia dipindahkan ke kelas lain. Dengan cikgu lain lah. Tapi dia still contact saya untuk tanya soalan kalau tak faham. So, okey je. Walaupun you dah tak belajar dengan saya ke, belajar dengan saya lagi ke, boleh je tanya bila-bila. Saya free, saya jawab je. Okay, saya siap tulis jalan kerja lagi. Jangan risau, okay? Alright, so untuk hari ni, kita nak masuk bab seterusnya iaitu bab 13, kebarangkalian mudah. Dah belajar ke belum kat sekolah bab ni? Dah. Dah. So, berapa awak nak rate? 1 sampai 5. Bab ni awak rasa kalau 1 susah, 5 senang. 1 sampai 5. You all rate berapa? Saya tak berapa faham masa cikgu ajar kat Tak sekolah. berapa faham. Okay. So 1/5 lah mungkin. 2 kot. 2, okay. So Arisa? Arisa rasa? Berapa per 5? 2/5 juga. Okay. So saya harap bila awak dah belajar sekali lagi ni, awak lagi faham lah untuk bab 13 ni. Okay, bab 13 ni, dia tak susah tapi dia leceh. Sebab apa? Semua soalan mesti dalam bentuk perkataan ataupun cerita lah. Senang cerita, jalan cerita. Okay. So first thing first kena tahu kebarangkalian. Bahasa Inggeris dia probability. So probability ni ialah satu kemungkinan yang dia boleh jadi ke tak boleh jadi. Maksudnya kita tak tahu. Boleh jadi ke tak boleh jadi. So kita kena kira. Kalau boleh jadi, berapa persen dia boleh jadi. Kalau tak jadi, berapa persen dia tak boleh jadi. Macam itulah. Okay. So dia adalah ukuran kemungkinan berlakunya peristiwa sama ada dalam bentuk pecahan, peratusan ataupun perpuluhan. So dia boleh dalam 3 jawapan. Boleh nak jawab dalam pecahan, boleh nak jawab dalam peratusan, boleh nak jawab dalam perpuluhan. Isi betul ni kereta ni. Okay, so pertama sekali kita tahu formula dia dulu iaitu kebarangkalian bagi satu peristiwa sama dengan kekerapan berlakunya peristiwa bahagi dengan bilangan percubaan. So ini formula dia yang paling basic lah. Kebarangkalian kita panggil P lah. P peristiwa A probability lah. Kebarangkalian probability sama dengan berapa kekerapan berlaku N A over NS per NS. NA tu maksudnya berapa banyak yang kita guna untuk peristiwa tu dan S tu bilangan sampel dia. N tu kan bilangan kan. Macam kita belajar topik set,
kan sebelum ni. Oh, set form 1. Set form 1. Set form 1. So N tu berapa banyak bilangan. A tu apa yang berlaku. S tu kesemuanya. Okay. So mungkin kalau macam ni awak tak faham lagi, kita tengok soalan kejap lagi, mungkin awak akan faham lah. Okay. So nombor 2, ruang sampel. Semua kesudahan yang mungkin. So ruang sampel ni lah dia punya NS. Bilangan sampel. NS. Buruk pula sampel. NS. Okay. So kita tengok contoh ni. Kejap lagi saya bagi salin Okay. So contoh dia. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi situasi berikut. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Okay. So untuk kita tulis sampel, kita mesti tulis dalam bentuk set. Mesti ada curly bracket tu. Tak boleh tak ada curly bracket. Mesti kena ada curly bracket. Tapi untuk kita tulis dia punya, apa yang kita cakap nak tulis dia punya tu kena ada curly bracket. Tapi nak tulis NS tu tak payah ada curly bracket. NS tu bilangan. Kalau yang ruang sampel tu set dia berapa banyak. Okay. So kita mulakan dengan yang pertama. Dia kata satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan matematik. So kita tahu untuk ruang sampel matematik ialah M. Warna hitam So curly bracket M A T E M A T I K. Curly bracket. So ini adalah dia punya ruang sampel dia. Berapa banyak kita boleh adalah ruang sampel tu ada beberapa benda yang kita boleh pilih daripada atas tu lah. Dan NS dia, so saya cancel kat sini. So bilangan dia kita kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bilangan sampel dia ialah 9. Ruang sampel mesti tulis dalam curly bracket. Tapi kalau bilangan N tak payah dalam curly bracket. Terus biar je terus NS sama dengan berapa. Okay, boleh faham tak sampai sini? Dapat? Okay, faham Okay. So next B pula. Dia kata satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana antara 10 hingga 20. So apa maksud nombor perdana tu? Nombor perdana tu apa? Nombor perdana ataupun bahasa Inggeris dia prime number. Apa maksud nombor perdana? Nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri. Boleh bahagi dengan diri sendiri saja. Okey. So kita ada 10 sampai 20. So berapa nombor perdana? Okay, kita senaraikan dulu 10 sampai 20 tapi jangan isi dalam ruang sampel lagi sebab ruang sampel dia minta nombor perdana. Okay, so kita ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. So 10 nombor perdana tak? Bukan kan? Sebab boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 5. So 11 nombor perdana tak? Okay, cuba you all senaraikan nombor perdana. Daripada 10 sampai 20, tulis dekat chat box. So saya akan tulis balik je. Apa nombor perdana? Tulis dalam chat box. Apa nombor perdana? 10 sampai 20 ni. Berapa nombor perdana? 11, 13, 15, 17, 19. So, Arisa cakap macam ni. Alia? So, betul lah Arisa cakap. So, nombor dia 11, 13, 15 tak boleh. 15 boleh bahagi 3, boleh bahagi 5. So, bukan. 15 tak boleh. 16 pun tak boleh bagi 2. 17, 19. So, ini ruang sampel dia. Ada 4 nombor. So, NS sama dengan 4. Sebab apa? Ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Okay. Boleh faham? Dapat tak Alia and Arisa?
Izin baru masuk. Dapat. Dapat. Okay, Rudaini and Izin. Okay, so hari ni kita belajar pasal kebarangkalian. So kebarangkalian ni dalam bahasa Inggeris dia probability. Apa maksud kebarangkalian? Kita nak tahu benda ni boleh jadi ke, tak boleh jadi pun, ataupun mungkin boleh jadi, ataupun mungkin tak boleh jadi. Dia boleh jadi, tak jadi dengan mungkin boleh jadi. Kalau nombor dia saya akan bagi tahu sekejap lagi macam mana kita nak kira. Okay, so kebarangkalian formula dia PA. P itu maksudnya probability. Kebarangkalian untuk peristiwa A sama dengan kekerapan berlakunya peristiwa NA per NS. NS tu bilangan percubaan ataupun bilangan sampel dia. So yang pertama sekali kita akan tengok ruang sampel. So ruang sampel tu maksud dia apa? Semua yang akan berlaku. Tapi kita tak pilih lagi. Kita hanya cakap semua yang akan berlaku saja. So contoh yang saya bagi kat sini, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam sampel bagi situasi berikut. Yang pertama, kita cakap satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan matematik. Nak tahu dulu berapa bilangan sampel untuk matematik ni. So M-A-T-E-M-A-T-I-K ada 9. So sebab itulah huruf bilangan sampel dia ada 9. So yang nombor perdana 10 sampai 20 tu ada 4 nombor. So sebab itulah NS dia sama dengan 4. Okay. Ini yang first kita belajar dalam topik ni dulu, okay. Alright, so ini pasal ruangan sampel. Okay, next kita pergi dekat peristiwa. So, okay, sebelum kita pergi dekat peristiwa, kita tengok lagi dalam buku apa lagi contoh soalan yang ada. Okay. Tak apa, saya terang dulu baru kita tengok soalan dalam buku. Okay, so nombor 2, peristiwa. So, apa maksud peristiwa ni? Peristiwa ni ialah set kesudahan yang terletak dengan syarat yang diminta untuk satu ruang sampel dan subset bagi ruang sampel. Apa maksud subset? Kalau kita ada satu set yang besar, subset tu maksudnya dia duduk dalam set yang besar tu. Maksudnya kita senaraikan sampel dulu, lepas tu yang kita nak tu ada dalam senarai sampel tu. Okay, so contohnya macam ni. Okay, dalam satu acara sukaneka, peserta perlu mengambil sekeping kad secara rawak dari balang yang mengandungi kad bertulis KASUT, kasut. Senaraikan unsur dalam ruangan sampel bagi peristiwa memilih yang pertama huruf konsonan. So apakah huruf konsonan? Huruf konsonan tu apa? Huruf konsonan apa? Huruf vokal apa? So cuba senaraikan kalau huruf konsonan apa dia? Huruf vokal apa dia? Senaraikan dalam bentuk set. Senaraikan konsonan dulu. Daripada perkataan kasut ni. Senaraikan konsonan dulu. Konsonan tu apa? Vokal tu apa? Tahu tak? Tak, cikgu. Okey. Ingat tak dulu kita belajar huruf vokal, huruf vowel. Apa benda vowel tu? So tulis vokal ni A, E, I, O, U. Itu huruf vowel atau vokal. Kalau konsonan, dia selain A, E, I, O, U. So Alia dah senaraikan dah. Untuk vokal ialah A dan U. Dan untuk konsonan K, S, U. Okay, good Alia and Alisa. So itu perbezaan dia. Ingat vokal je mesti kita sebut A, I, U, E, O semua tu kan. So itu huruf vokal. Konsonan selain daripada huruf vokal. So yang penting awak kena faham. Ayat tu tanya apa? Sebab topik kebarangkalian ni semuanya berkaitan dengan perkataan. Dia akan tanya, apa itu, apa ini apa dia, itu apa dia. So kalau awak tak dapat faham apa yang ditanya tu memang tak boleh jawab. Itu je. Okay. So next kita tengok contoh seterusnya. Okay. Sekeping kad telah dipilih secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi kad bernombor 1 sehingga 9. Okay, tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku ataupun tak mungkin berlaku. So kalau mungkin berlaku, dia adalah senarai dia. Kalau tak mungkin berlaku, dia tak ada. Kita tak boleh nak senaraikan dia punya sampel tu. Okay, so dia bagi tahu kotak ada kad nombor 1 sampai 9.
So dia punya sampel berapa? Nombor 1 sehingga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ini dia punya sampel dia. Sebab dia kata kat 1 sampai 9 dalam satu balang. Okay. Satu Roman, dia cakap. Nombor yang lebih besar daripada 5. Okay, cuba senaraikan nombor lebih besar daripada 5. Ada tak nombor lebih besar daripada 5? Senaraikan nombor lebih besar daripada 5. 6, 7, 8, 9. Ya, betul. So, mesti tulis dalam curly bracket Satu pula dah. 6, 7, 8, 9. Okey. So, dia mungkin berlaku ke tak mungkin berlaku? Mungkin. Mungkin berlaku sebab apa? Memang ada dalam tu. Good Izrin, tulis dalam macam tu Okay, so mungkin berlaku. Okay, so dua Roman dia kata faktor bagi, nombor dengan 2 digit. Ada tak nombor dengan 2 digit? Tak ada. Tak ada. So, confirm lah jawapan dia tidak mungkin berlaku. Sebab tak wujud. Macam ni kita nak bagi dia berlaku. Berlaku. Okay, so 3 Roman. Dia cakap apa? Faktor bagi 15. Ada ke faktor bagi 15? Cuba senaraikan faktor bagi 15. Apa maksud faktor bagi 15? 15 boleh bahagi dengan nombor dia. 15 boleh bahagi dengan nombor dia. So, nombor berapa? Alhamdulillah. 3 dan 5. Macam mana pula dengan 1? 1 boleh tak? Boleh. So 1, 3, 5. So dia mungkin berlaku ke tak mungkin berlaku? Mungkin. Mungkin berlaku sebab ada data dia tu. So dia mungkin akan berlaku sebab data dia ada. Okay, so sebelum kita pergi, satu lagi. Satu lagi ni kejap lagi kita buat. Okay. So boleh salin dulu. Memang nampak banyak kan untuk salin kan. Tapi tak apa. Sebab topik ni sekejap dia boleh habis ni. So boleh salin atas dulu. Sekejap saya naikkan yang bawah pergi atas. Kalau tak faham ke, tak nampak ke, bagi tahu. Doa boleh zoom je sebenarnya. Kalau atas. Sebab betul lah korang nak buka balik videonya. Okay, so boleh salin dulu yang ni. Dah set ni angkat tangan Kalau boleh senaraikan, boleh tahu apa yang nak pilih, insyaAllah boleh jawab lah soalan kebarangkalian ni.
Okay, dah siap angkat tangan Tak nampak bagi tahu. Tak faham pun bagi tahu. Okay, sini dulu sekejap Okay, so sampai pukul 4.34 kita akan sambung. Sambung bawah punya. Rasa saya boleh ke bawah dah kot. Ke bawah dulu. Okay, Izzy boleh sambung yang bawah tu. 4.35 kita akan mula soalan seterusnya.
Seminit lagi eh. What? Selesai dah kan? Dah ada apa? Ada kawan gaduh macam tu lah. Okay, dah eh. Alright, so kita akan sambung seterusnya. Okay. Okay, next. So, okay, next kita akan tengok yang ni pula. Saya nak unlock dulu. Balang A mengandungi kad berlabel huruf I. Balang B mengandungi kad berlabel huruf I, K dan E. K, A dan N. Sekeping kad dari balang A dan sekeping kad daripada balang B diambil secara rawak. Okey, senaraikan unsur dalam ruang sampel. Okey. Kalau macam yang tadi, kita hanya tengok dia ambil daripada satu balang je kan. So bila ambil dua balang, kita kena buat apa nama dia? Saya tengok balik. Gambar rajah pokok. So bila dia ada dua, okay, so tips dia ada dua bekas ataupun daripada dua tempat yang kita ambil. So apa yang kita kena buat ialah gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok. Okay, nanti next year, siapa yang masuk form 4 ambil LMAT, awak akan jumpa lagi gambar rajah pokok ni ya. Kalau ambil lah. Kalau tak ambil pun ada juga dalam topik kebarangkalian dalam exam. Kalau masuk lah. Dia punya SPM tak masuk pun. Okay. So gambar rajah pokok. So gambar rajah pokok ni hanya diguna pakai kalau kita ambil daripada dua bekas ataupun dua tempat yang berbeza. Dua tempat yang berbeza Okay. So dia kata senaraikan unsur dalam ruang sampel. So cara untuk kita senaraikan unsur dalam ruang sampel, nak tak nak, kita kena buat dia balang A dan juga balang B. Dia ada dua-dua. Okay. Kita try yang A dulu. So kita ada balang A dan balang B kan. Yang pertama ialah balang A. Yang kedua ialah balang. Ini senang sebab balang A ada satu huruf je, which is I. So, boleh jadi bila dia ambil I yang pertama dekat A, yang kedua dia akan jadi I juga. Ditarik, dapat I juga. Okay, boleh jadi kalau mula dia ambil I, yang kedua dia tarik dapat K. Boleh jadi yang pertama dia tarik dapat I, balang A kan memang I je, tak ada huruf lain kan? Faham kan? Tak ada huruf lain, so dia I saja. So, barang kedua boleh jadi I, boleh jadi K, boleh jadi A, boleh jadi N. Dia ambil dua kali saja. Kalau ambil tiga kali, lain pula cerita dia. Dia lagilah panjang gambar rajah pokok tu. So, inilah nama gambar rajah pokok tu. So, daripada sini, kita boleh dapat sama ada sampel dia ialah I ataupun IK ataupun IA ataupun IN. So dia boleh jadi macam ni. Boleh jadi II, boleh jadi IK, boleh jadi IA, boleh jadi IN. Jadi saya pecahkan lah takut nanti confuse pula. Okay, faham tak sampai sini? Boleh faham tak? Alia faham tak? Faham ke tak? Faham. Okay, faham Okay. So, cara nak tulis sampel, bila dia sebut sampel saja mesti dalam curly bracket tu, wajib So, cara nak tulis sampel dia akan ada II, IK, IA, IN. So, ada 4 jenis sampel dalam kita punya percubaan tu lah. Berapa kali kita cuba tu kan. Okay. So, untuk A, dia kata senaraikan semua sampel, dah settle. Kita dah senaraikan semua sampel. Okay, yang kedua, B, dia kata senaraikan unsur dalam ruang sampel yang memperoleh, yang pertama, pasangan hurufnya sama. So, satu Roman, B satu Roman. Dia cakap kalau huruf sama. So, yang mana huruf sama? Ada berapa huruf sama? Ada satu je kan? I. So, kalau huruf sama, sampel dia ialah I.
2 Roman. Dia tanya, sekurang-kurangnya 1 huruf konsonan. So huruf konsonan apa? Selain daripada A, E, I, O, U. Dia kata sekurang-kurangnya 1. So at least kena ada 1 lah. Ada ni 1, ini pun sama 1. Kalau ada 2 boleh tak? Boleh lah. Dia kata sekurang-kurangnya 1. Paling sikit 1 lah. Jangan tak ada langsung. So kita ada 2 iaitu I, K dan juga I, N. Okay. Faham tak sampai sini? So ini dia bagi tu X kan? X dengan Y. Okay. So kita tulis X sama dengan Y sama dengan. Macam mana tahu ada X dengan Y? Dekat sini dia cakap dah. Okay. Faham sampai sini? Boleh faham gambar rajah pokok? Boleh kan? Okay. Terus salin gambar rajah pokok ni. Nanti lupa. Okay. 2 minit Sekali dengan soalan. Salin sekali dengan soalan. Dengan jawapan sekali. Bulu kucing kat muka. Yang penting kena tahu dulu sampel. Barulah kita boleh kira berapa banyak sampel tu. Ini dia tanya senaraikan unsur. Kalau dia tanya bilangan unsur baru yang ada N apa benda? NX, NY, berapa nombor dia. Dia tak ditanya. Dia tanya unsur saja. Okay, kalau dah siap angkat tangan Tanya soalan dan tulis jawapan. Tak nampak pun soalan dia. Cikgu, Ya. macam mana nak tahu sampel dia tu kenapa? Macam mana nak tahu sampel tu apa tak faham? Macam yang dalam curly bracket tu. Dia ada cakap kat atas tu. Di mana? Awak tanya pasal B ke? B ke? Huruf B ke? Macam mana nak tahu nak letak dalam curly bracket ke bukan? Tu soalan awak ke? Tak. Macam I, K, I, A, I, N tu cuma nak tahu jawapan dia. Okey. Sebab dia kata macam ni. Balang A ada kad label huruf I. Balang B ada kad huruf I, K, A dan N. Sekeping kad dari balang A dan sekeping kad daripada balang B diambil secara rawak. So, kalau kat balang A, memang confirm ada satu kad je. I sahaja. Ada kad lain tak Izrin dekat balang A? Ada. Tak ada. Memang ada satu kad je. Tapi dekat balang B ada berapa banyak kad? 4. So, boleh jadi bila dia tarik mula-mula dapat I. So, dia letak balik ataupun dia tarik mula-mula dapat K. Ataupun dia tarik mula-mula dapat A ataupun dia tarik mula-mula dapat N. Sebab ada 4 kad dalam tu. Dia tak nampak kad apa. Dia main ambil je. So, sebab itulah boleh jadi kalau contoh dia ambil I, dia akan jadi I. Kalau dia ambil K, jadi IK. Kalau dia ambil A, jadi IE. Kalau dia ambil N, jadi IN.
Jawab tak? Ha. Jawab ke tak Izrin? Macam mana? Saya tak faham vokal dengan konsonan tu kenapa. Vokal tu A, E, I, O, U. Itu sahaja huruf vokal. Konsonan selain daripada vokal. Faham. Faham Alright. So ini cerita gambar Raja Pokok. Nanti kita akan tengok lagi soalan dalam buku. Okay. Kita buka sesama buku konteks. Alright. So next. Ialah kebarangkalian sesuatu peristiwa. Ni baru kita nak cerita pasal kebarangkalian. Tadi 1 sampai 3 tu, 2 dengan 3 tu, kita cuma nak cakap macam mana nak tahu berapa senarai dia. Macam mana kita nak tahu? Oh, nombor ni je yang kita nak guna. Ataupun ini je senarai yang ada, unsur yang ada dalam senarai cerita. Kita tak akan guna semua yang dia bagi. Melainkan dia sebut, ini ikan, ini kereta. Itu lain cerita lah. Itu cerita lain. Okay. So untuk kebarangkalian peristiwa, kita akan kira PA. PA tu kebarangkalian peristiwa. Macam saya cakap awal tadi. Sama dengan NA per NS. NA tu apa yang kita pilih. NS tu sampel dia. Contoh yang tadi. Kita tahu kat sini. Okay, contoh saya ambil soalan atas. Dia tanya, berapakah kebarangkalian untuk pasangan huruf itu sama? So berapa yang kita dapat? Kalau pasangan huruf sama, berapa sampel? 1. So PA sama dengan 1. Okey, semua sekali sampel ada berapa banyak? 4. 4. So kebarangkalian dia ialah 1/4. Dapat? Okey, boleh? Boleh faham tak? So macam tu cerita dia. Sebab tu kita kena tahu sampel tu ada berapa banyak. Kalau tak tahu sampel ada berapa banyak, tak tahu apa benda sampel dia, memang tak boleh buat. Okay. So, bila kebarangkalian ni, dia ada 3 pilihan. Maksudnya, dia ada 3 bahagian lah. So, yang pertama kosong. Kalau kosong tu maksudnya memang tak akan berlaku. Contoh, kalau kita tengok soalan atas ni, contoh dia kata, sampel pasangan huruf yang dua-dua konsonan. Ada tak dua-dua konsonan kat sini? Ada tak huruf yang dua-dua konsonan daripada sampel ni? Izrin, ada tak dua-dua konsonan? Tak ada. Tak ada. Sebab semua ada I kan? I tu vokal. So, confirm lah dia akan jadi 0/4. So, kalau 0/4, kosong lah. So, maksudnya dia tak akan berlaku langsung. So, itu maksud dia kosong. Kalau 0.5, di tengah-tengah, dia mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Ataupun mungkin tak berlaku. Tapi dia mungkinlah berlaku. Kalau 1, memang confirm berlaku. Ataupun 1/1 lah, dia memang confirm akan berlaku. Okay, boleh faham tak sampai sini? So penting kena tahu sampel tu apa. Sampel tu apa yang kita nak pilih tu untuk keluarkan. Unsur ni lah. Okay, so kita tengok soalan ini. Saya unlock kejap. Kita buat beberapa soalan je lah dulu. Kita tengok soalan buku. Okay, contoh dia kat sini. Sebiji apple diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apple hijau dan 35 biji apple merah. Hitung kebarangkalian apple berwarna hijau diambil. Okey.
So, dia punya number of sample dia berapa banyak? Kita nak tahu kebarangkalian apple hijau. So, jumlah sampel berapa banyak? Jumlah dia berapa banyak? 25 25 ke? Berapa? 25 biji. 25 biji tu apple hijau je. Oh, nak Berapa semua sekali? apple merah juga ke? Ya, sebab dia kata dalam satu bakul. So, dalam satu kotak. 60. 60. Ataupun kita tulis kat bawah ni 25 tambah 35. Ini keseluruhan. Okey. So berapa banyak apple hijau? Dia nak tahu probability ataupun kebarangkalian apple hijau. So berapa banyak apple hijau dalam ni? 25. So dia akan jadi P hijau sama dengan 25/60. Okay, so kira 25/60. Dapat berapa? 5/12. 5/12. So 5/12 ni adakah dia tak mungkin berlaku, mungkin berlaku ataupun pasti berlaku? Mungkin berlaku. Mungkin berlaku sebab dia tak sampai lagi satu. Kalau satu baru pasti berlaku, kalau kosong tak mungkin berlaku. Okay, dapat sampai sini. Faham tak cerita dia? Tak boleh ambil 25 saja sebab 25 tu hijau saja. Sekarang ni dalam satu kotak tu ada hijau dengan merah. So kena campurlah dua-dua. Okay, boleh tulis dulu sekejap. Soalan yang pertama, contoh yang pertama. Dia kena buat terus. Sebab soalan dia panjang. Ada je soalan buku tapi saya tak ambil. Ni bagi yang senang. Ya, memang penting untuk tahu huruf vokal dan huruf konsonan Isri. Saya baru nampak. Huruf vokal, huruf konsonan, macam-macam lah dia tanya. Nombor perdana, nombor genap, nombor ganjil, semua tu penting dalam bab ni. Okay, dah siap angkat tangan nampak. Alright, kami dah siap. Alright. Okay, so kita akan sambung lagi. So itu pasal kebarangkalian. Macam mana nak kira. Okay, so sekarang kita tengok soalan yang dulu pula. Okay, unlock dulu. Warna atas. Okay, so dia kata kat sini. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set nombor 2, 3, 5, 7, 9 dan 10. Cari kebarangkalian bahawa satu nombor ganjil akan terpilih. Okay. So dia punya bilangan dia berapa? NS dia berapa? Kena tahu NS dulu. NS berapa? Sampel, nombor sampel dia berapa? Berapa bilangan sampel dia? 6. 6. Sebab ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak ada 6 kan? Okey.
So sekarang kita pilih nombor ganjil. So n ganjil. Bilangan nombor ganjil ada berapa? Empat. 4. Berapa nombor dia? 2. Alamak. 2 pula lah. 3, 5, 7, 9. Sembilan. So ada 4 kan? So cara kira dia P ganjil sama dengan 4 per 6. So masuk kalkulator 4 per 6 dapat berapa? Dapat 2/3. per 3. So inilah jawapan dia. Faham sekarang macam mana nak buat? Boleh kan? So senang je. Yang penting, sebab tu awal-awal tadi kita belajar dulu nak kenal sampel tu apa. Lepas tu nombor yang nak pilih tu apa. Nampak? Tadi Izrin tanya, kena tahu ke konsonan dengan vowel ni? Bukan konsonan vowel je. Ganjil, genap, nombor perdana, nombor apa-apa lagi yang boleh ditanya lah. Gandaan, faktor, itu semua benda yang biasa ditanya dalam soalan ni. Berubah-ubah soalan dia. Okay, boleh saling dulu kejap. 2 minit. Kita lower all hand. Kalau ada soalan terus tanya, okay? Kalau tak faham. Sikit je ni. Empat 57 kita mula. Alright. Okay, so next. So ini kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okay, saya rasa cukup lah kot sampai sini dulu. Nombor 5 ni nanti. Sebab nombor 5 ni sikit je. Awak kena mahirkan yang 1 sampai 4 dulu baru boleh buat nombor 5. 6 dengan 5 nanti. Kita try dulu. Buat 1 sampai 4 ni Okay, so boleh buka fokus. Okay, kita try buat yang mudah-mudah dulu Okay, 13.1. Okay, so dia kata tentukan kebarangkalian eksperimen bagi eksperimen bagi setiap peristiwa berikut. So disuruh tentukan kebarangkalian. So kalau kebarangkalian tu mesti P lah. Mesti P. Kata mendapat sepasang nombor apabila 2 biji dadu dilambung jika nombor 1 diperoleh dalam kedua-dua dadu sebanyak 3 kali dalam satu lambungan. Kena identify dulu apa yang dia cakap. Dilambung jika nombor 1 diperoleh dalam kedua-dua dadu sebanyak 3 kali dalam 100 lambungan. Ini dia dah bagi tahu siap-siap dah. So dia cakap dapat nombor 1 2 kali ialah 3. Dapat nombor 1 sebanyak 2 kali ialah 3 kali percubaan daripada 100 percubaan tu. So dia adalah 3 per 100. Faham tak ni ayat dia? Banyak perkataan kali dah pula. Dalam dadu kan ada nombor 1 sampai 6. So dia cuba 100 kali untuk dapatkan nombor 1 tu 2 kali. 2 dadu. 2 dadu dapat nombor 1. So bila dia baling-baling sebanyak 100 kali tu, hanya 3 kali je yang dapat nombor 1 tu 2 dadu. Faham tak? Aku pening nak cakap macam mana. Korang faham tak ayat dia ni? Tak faham lah cikgu. Kira dah ni faham. Okay.
Dia kata sekarang ni ada berapa banyak dadu? Berapa banyak dadu Izrin? 100. 2 dadu. 2 dadu ni. 2 biji dadu. Baca betul-betul kakak. Ada 2 biji dadu. So setiap dadu ada nombor berapa? 1 lagi. 2. 3. 4. 5. 6. Sampai nombor 6 kan? So setiap dadu ada nombor 1 sampai 6. Kat bahagian-bahagian dia lah kan? Okay. Dia cakap kat sini. Dia dah bagi tahu Bukan kita kena cari. Dia dah bagi tahu dah. Bila dia baling dadu tu, dia try buat 100 lambungan. Maksudnya 100 kali baling. Daripada 100 kali baling tu, 3 kali dapat sama. Satu-satu. Tapi tak tahulah balingan yang keberapa. Cuma dia kata dia buat 100 kali lambungan. Dapat 3 kali nombor 1 dengan 1. Awak kena banyak baca lagi kot Izrin. Kena banyak lagi baca. Mungkin awak tak faham tapi awak kena identify. So dia 3/100. So 3/100 sama dengan 0.03. Itu jawapan dia. Okay, kita try B. Okay, muka chip berwarna putih menghadap ke atas apabila sekeping chip hitam putih. Nampak tak? Chip tu ada hitam dengan putih. Dia sama macam duit. Kepala dengan ekor. So, muka chip warna putih. So, katalah ini putih, belakang ni hitam So, putih akan hadap ke atas jika sekeping chip hitam putih dilambung sebanyak 50 kali lambungan dan dilambung jika muka chip warna hitam menghadap ke atas sebanyak 28 kali dalam lambungan. Okay. Muka chip berwarna putih menghadap ke atas apabila sekeping chip hitam putih dilambungkan jika muka chip berwarna hitam menghadap ke atas sebanyak 28 kali dalam 50 lambungan. So, berapa kali yang muka chip putih? Macam nak cari? Paling 50 kali, 28 kali hitam. Berapa kali putih? Oh, berapa kali putih? Calculator lah. Berapa kali putih? Kalau 28 hitam, berapa kali putih? Berapa? 22. 22. Sebab apa? 22 tambah 28 dah jadi 50 kan? So total 50. 28 hitam. So balance tu mestilah putih. So cari dia punya kebarangkalian dia. So 22 per berapa? 50. Berapa? 50. Ya, 22 per 50. So kira dalam point pun boleh, dalam pecahan pun boleh. Tapi lagi cantik sebenarnya dalam point So 22 per 50 dapat berapa? Kosong 0.44. Ya, 0.44. Okay, dapat. Faham kan? Okay, nombor 2. So ini keputusan permainan. Bilangan kali N menang. N menang berapa kali ni? Kira terus. Ini kita pakai tally, nama dia tally. Berapa kali N menang? 9 kali. Berapa kali Badrul menang? 11. 11. Berapa kali bilangan permainan ini berlaku? 20. 20. Okey. So, slip keputusan di atas menunjukkan bilangan kali kemenangan bagi 2 orang pemain dalam beberapa permainan catur. Tentukan kebarangkalian eksperimen bagi kemenangan setiap pemain. Maksudnya kita nak tahu N menang berapa, dia punya probability kebarangkalian. Badrul menang berapa. Okey. So, untuk N macam mana nak kira? Dia menang berapa kali? 9. 9 per? 10. Kenapa 10 pula? 20. 20. So 9 per 20. Bagi dalam bentuk point? 0.45. 0.45. Okay, so untuk Badrul? 11 per 20. 11 per 20. So dapat apa 11 per 20? 0.55. 0.55. Faham dah?
Soalan dia macam pening tapi sebenarnya kalau baca betul-betul boleh dapat. Sambil-sambil tu terus tulislah jawapan dalam buku. Tulis muka surat practice formative 13.1. Soalan nombor 1A apa jawapan dia? Macam mana nak kira? Soalan B macam mana nak kira dia? Soalan nombor 2 macam mana nak kira dia? Alang-alang kita bincang terus ni kan. Okay. So sekarang habis dah bincang kan. Tesa je tu. Okay, so cuba buat nombor 3, nombor 4 dan nombor 4A, 4B. Okay. Dan nombor 5. 3, 4, 5. 3 soalan je. Cuba buat 3, 4, 5. Cuba buat sendiri. Dah siap angkat tangan. Baca betul-betul soalan tu. Kita siap angkat tangan
Nombor 4B. 4B macam mana? Okay, 4B tak apa, tak payah, tak apa. Yang penting yang nombor-nombor dikira. Yang tu alasan tu dia ikut logik je. Ada orang jawab macam ni, ada orang jawab macam ni. Yang penting kira-kira tu. Dan saya angkat tangan kita nak bincang terus. Okay, try lagi seminit lagi Sampai pukul 5.14 lah. Tiga puluh saat lagi. Syukur dah. 5 minit lagi. Alright, so sudah. Okay, so kita mulakan dengan soalan nombor 3. Okay, nombor 3 macam mana nak kira dia? Nak kira nombor 3? 23, 91, 23 per? 91. 23 per 91. So dapat berapa poin dia? Dalam perpuluhan. 0.53. 0.25. Tak payah jawab sampai 3 tu 40-an. 2 tu 40-an boleh cukup So 0.25. 23 per 91 sama dengan 0.25. Settle. Okay, B, 4. Okay, 4A. Macam nak kira dia? Ada 2 jawapan. So 4A yang pertama apa macam mana kira dia? Seratus. Okay. Jangan tambah dulu. Kita kena kira asing-asing. Sebab kat sini dia cakap, okay, dia tak ada suruh cari jumlah pun. Dia suruh cakap, tentukan ke barang kalian eksperimentin itu mendarat pada tepi dalam kedua-dua percubaan. So maksudnya akan ada 2 kali kira. Okay. So yang pertama 135 per 80. Sebab apa 135 per 80? 180. 0.75. 0.75. Okay, yang kedua? RM93 per 150. So 93 per 150 dapat apa? 0.62. 0.62. So kena kira satu-satu macam ni. Dia tak ada minta jumlah ke apa benda, so kira satu-satu, okay? So berikan sebab dia tin kan bentuk rata dengan melengkung kan. So dia boleh jadilah. Kadang-kadang tin tu bila lambung-lambung jatuh kat melengkung, boleh jadi jatuh dekat tegak tu. So ayat dia ikutlah korang jawab macam mana pun. Asalkan itulah maksudnya. Okay, so nombor 5.
Nombor jumlah sampel ada berapa nombor 5 ni? Tengah kira lagi. Jumlah sampel ada berapa? Jumlah semua tu ke? Ya, betul. Berapa kali dia cuba? 30. Per 30. Okey, so berapa kali dapat nombor genap? Sebab tanya sini, mendapat nombor genap. 14. 14. So 14 per 30 sama dengan 0.46. 14 ke? Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 0.46 apa belakang dia tu? 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6 kan? So kenalah bundar kan? So jadi berapa? 0.4? 7. 7. Kena bundarkan 0.47. Okey. Sampai sini ada tak yang tak faham? Ke semua orang okey je? Yang penting kena tahu bilangan sampel semua sekali berapa kali. Lepas tu apa yang kita nak cari? Okey. Okay, boleh? Okey. Alright. Okay, so pergi soalan 13.2. Okay. So nombor 1. Kita try nombor 1 dulu Okay, dia kata, satu hari dipilih secara rawak dari seminggu. Tentukan A yang pertama ialah ruang sampel bagi pemilihan itu. So, ruang sampel dia apa? Kalau ruang sampel mesti tulis dalam bentuk curly bracket tu. Di bawah sikit. So, ada hari apa dalam seminggu? Ada hari apa? Dalam seminggu ada hari apa? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, betul. Okey, so tulislah semua. Ahad, Isnin. Ini mesti orang sekolah hari Ahad ni. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. So ini dia punya sampel dia. Ruangan sampel dia. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada 7 hari. Okay. So ini sampel dia lah. So, kita tulis sampel. Ini soalan, ini jawapan untuk A Okay, so untuk B dia tanya peristiwa E ataupun PE. Sebab dia bagi tahu E kan, huruf E. So dia cakap PE ialah hari yang bermula dengan huruf vokal. So senaraikan dulu, hari yang bermula dengan huruf vokal apa dia? Izin. Hari yang bermula dengan huruf vokal. Ahad, Isnin. Ahad dengan Isnin je. Ahad dengan Isnin. Okay, so nak kira dia punya nak kira dia punya kebarangkalian ni macam mana? PE sama dengan NE berapa NE? Dia kan NE per NS. So NE dia berapa? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Berapa? Yang vokal lah. Oh. NE tu apa dia? NE tu yang vokal lah. Berapa yang vokal? Ahad, Isnin. So berapa banyak? 2. 2. So NE 2 per NS berapa? 5. Berapa hari seminggu? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Termasuklah Ahad dengan Isnin tu. Oh. Apa maksud NS tu? NS tu semua sampel. NE tu apa? NE tu yang kita dah pilih.
So semua sekali berapa? 7. 7. So kalau dia tanya ke barang kalian, so PE sama dengan 2/7. Tapi sekarang dia tak tanya ke barang kalian berapa. Dia tanya peristiwa saja. So jawapan dia Ahad dengan Isnin je. Ni je jawapan dia sebenarnya. Ni. Ni saya tambah. Ke barang kalian tu apa dia. So kalau contoh soalan tu tanya, so kita tambah satu soalan. C. Kalau dia tanya pasal ke barang kalian. Ke barang kalian I berlaku. Ini baru betul. So baru dah kita kira PE sama dengan 2/7. Kenapa 2? Ahad Isnin. Kenapa 7? Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu. Okay, semua orang boleh faham tak ni? Okey tak ni? Okay, boleh faham so kena baca betul-betul ayat dia. Dia tanya apa? Soalan tanya apa? Dia minta apa? Biasa tak adalah susah benar dia bagi. Okay, so nombor 2. So dia bagi tahu CAT kat situ. Okay, rajah di atas menunjukkan 3 kepingkat yang terdapat di dalam sebuah kotak. So dalam satu kotak ada 3 kepingkat which is CAT ni. Okay, sekepingkat dikeluarkan secara awak dari kotak di atas dan hurufnya dicatatkan, dia tulis. Lepas tu, kad yang dikeluarkan dikembalikan. Dia dah ambil C, dia tulis. Okay, C. Kali pertama tarik C. Dia masuk balik. Lepas tu, kemudian kad kedua dikeluarkan dari kotak itu. So dah letak C kan. So boleh jadi, dia ambil C lagi. Ataupun dia ambil A pula, dia ambil 3. So macam ni, maksudnya dia 2 kali ambil. So bila dia kata 2 kali je, confirm kena buat gambar rajah pokok. Tak ada pilihan lain. Kalau sekali ambil, katalah dia kata, ambil C. Lepas tu dia ambil ambil yang lain pula. Dia tak pulangkan C tu, lain cerita lah. Dia sebut je 2 kali ambil, mesti gambar rajah pokok. Okay, 2 kali ambil, confirm gambar rajah pokok. Sekejap Okay, sorry, iklan sekejap Okay. So bila disebut 2 kali ambil, confirm akan jadi gambar rajah pokok. Okay, so yang pertama dia kata, ruang sampel bagi eksperimen itu. So kita kena senaraikan gambar rajah pokok lah. Untuk dapatkan ruang sampel tu. So kita akan buat 2A. Untuk sampel kita nak tak nak kena buat gambar rajah pokok dulu. Okay, so yang pertama, katalah dia tarik C. Okay, kat sini kan, dia cakap, dia ambil C kan, mana? Jawab, kad yang dikeluarkan itu kembali. Okay, dia tak cakap pun dia ambil C dulu ke, dia ambil A dulu ke, dia ambil T dulu ke, dia tak cakap. Cuma kita boleh tahu, dekat sini, yang tadi kan sikit je kan, gambar rajah pokok. Ini gambar rajah pokok dia akan jadi banyak. So katalah pertama ditarik ialah C. Lepas tu dia pulang balik dalam kotak. Boleh jadi dia tarik C lagi. Ataupun dia tarik A. Ataupun dia tarik B. Ini sama contoh. Ini sama contoh macam yang tadi. Okay, tapi sebab dia kata dia kembalikan dan ada 3 kad. Okay. So boleh jadi juga mula-mula dia tak tarik C. Dia tarik A. Dan bila dia tarik A tu dia pulang balik. Tiba-tiba yang kedua dia dapat C. Ataupun dia dapat A juga. Ataupun dia dapat T. Or, dia tarik T dulu. Lepas tu dia tarik C. Dia tarik A. Dan dia tarik
T. Faham tak cerita dia kat sini macam ni? Ada 3 kad. Boleh jadi mula-mula dia tarik C. Lepas tu dia pulang. Dia tarik kali kedua tu, dia tarik C lagi. Sebab dia kan dah pulang C tu. Lepas tu ataupun dia dah pulang C, dia tarik A pula. Ataupun dia tarik T. Ataupun kad pertama dia tarik A. Lepas tu dia pulang balik A. Tu dia boleh tarik C, dia boleh tarik A ataupun dia tarik T. Atau last sekali, dia tarik T dulu, so lepas T baru pergi C, lepas T baru pergi A ataupun lepas T baru pergi T. Faham tak? Okay, faham Okay. So dekat sini, dia punya outcome dia lah kita panggil kan. Dia boleh jadi C, A, T, atau A, A, atau A, T, ataupun T, A, ataupun T. So bila tanya ruang sampel, mesti tulis dalam bentuk curly bracket dan senaraikan semua. So kita tulis dalam bentuk curly bracket. Kita tulislah C. Tengok balik ke atas tu. C, A, C, T, ataupun A, C. Dia berbeza C, A dengan A, C lain. Jangan sebab huruf dia sama, awak terus ambil yang tu je. Lepas tu A, T, C, T, A, T. Itu tutup kurungan tu. Okay, ramuk lah. Okay, boleh faham tak sampai sini? Ada soalan nak tanya? Pupuk tak faham ke? Gambar ajar pupuk. Sekejap saya dekat ya. Izzy ada nak tanya ke? Ruang sampel tu kan, dia kiranya macam combination yang boleh jadi ke apa? Ya, combination yang boleh jadi, betul. Okay. Masih ke? Alright. Okay, boleh tulis dulu sekejap, 1 minit. Bateri nak habis. Take over. Okay, dah Okay, next kita pergi soalan dia. Itu baru ruang sampel je. Baru ditanya ruang sampel je. Okay, dia kata kat sini, X, peristiwa kedua-dua kad itu berlabel huruf yang sama. So, dia tanya, apa peristiwanya? Yang kedua-dua kad tu, label huruf yang sama. Dia tanya peristiwa, dia tak tanya ke barang kalian. So, tak payah nak buat per tu. Dia suruh senaraikan saja. So, X sama dengan, okay, cuba you all senaraikan. Kedua-dua huruf sama. Saya rasa saya dah kena macam sini pun lebih. Senaraikan ke barang kalian kedua-dua huruf sama. Ya, C, A, P. Betul. Alisa tulis macam tu. Tepat dan betul. Mesti tulis sebiji macam tu sama. Bagus juga Izrin. Okay, so C, A, T. Okay, so settle.
Alright, soalan seterusnya. Jadi saya akan tambah soalan untuk yang ni. Okay. Peristiwa satu kad yang dikeluarkan itu berlabel T. Satu kad yang dikeluarkan berlabel T. Satu kad sahaja. Okay, so Y, senaraikan Y. Oh, Y aku pernah buat macam X dah. Y. Fahamkan betul-betul ayat tu tanya apa. Satu kad berlabel T. Senaraikan. Satu kad berlabel T. Waktu senarai ni kan ni pun kena berhati-hati jugalah. Takut tersalah. Double check dulu. Termasuk charger ni. Okey, Izrin ada salah. Cuba baca betul-betul ayat dia. Satu kad. Satu kad. Siapa nak tahu Izrin ni? Ada dah betul tu. Ada sikit je salah tu. Sikit sangat yang salah. Salah. Yang dekat WhatsApp pun salah juga. Ada satu je salah tu. Kat Izrin tu. Saya beritahu siap-siap. Ada satu je salah tu. Dia cakap satu kad sahaja. T. So, T tak boleh lah. Sebab T tu ada dua. So, jawapan dia AT. Okay. Curly bracket. AT. AC pula dah. T. CT. Ikut atas tu yang kita dah senaraikan tu. CT. Lagi. TA. TC. TT tak boleh sebab TT tu dua kad yang huruf T. Boleh faham tak semua? Okey tak? Faham tak kenapa jawapan dia ni? Sebab dia minta satu kad saja T, bukannya dua kad. Satu. So kena dengar betul-betul arahan dia. Satu lah. Dua lah. Okey. Okey, nombor 3. Okey, raja di atas menunjukkan sebuah cakera putar dengan 5 sektor yang sama besar. Setiap sektor masing-masing dilabelkan huruf A, B, C, D, E. Bina model kebarangkalian bagi putaran jarum penunjuk itu. So maksudnya boleh jadi apa dia? Kebarangkalian tu apa dia? Mestilah yang P tu. Yang ada point lah. Okay, so kena kira dulu. Ada berapa? Berapa sampel dia? Sampel ada berapa? 3. So N sampel ada berapa? N sampel ada berapa? Berapa banyak?
Berapa banyak bilangan sampel dia? Sudah diam pula korang ni. A, B, C, D, E. Itu sampel dia. So ada berapa banyak sampel dia? 5. 1, 2. Ada 5. So N sampel dia ada 5. So sekarang ni dia suruh buat kebarangkalian untuk semua. So buatlah table kebarangkalian dia. So kita ada pilihan huruf dia kat sini. Kesudahan dia. Kita panggil kesudahan Dan juga kebarangkalian. Kebarangkalian. Which is P lah. Okay, so macam mana nak kira kebarangkalian? Contoh dia, PA. Kebarangkalian huruf A. So NA ada berapa? A ada berapa kali tu? Ada berapa A dalam roda tu? Ada berapa banyak A dalam roda tu? 9. 9. Ni. Ada berapa banyak A dalam satu roda ni? 1. 1. So dia akan dapat PA, kebarangkalian A, ialah 1 per 5. 5. So kira 1 per 5 dapat apa? 0.2. So kalau A, kebarangkalian dia 0.2. Okay, kalau B? C? D? E? Sebenarnya boleh tahu dah jawapan dia berapa. B ada berapa banyak dalam roda tu? 1. 1. So kebarangkalian ni berapa? 0.2. 0.2 juga. C? 0.2. 0.2 juga. D? 0.2. E? 0.2. Sebab semua tu ada 1 saja dalam tu. So sebab tu dah dia 0.2. Okay. So settle. Okay, B dia kata, Yusni memutarkan jarum penunjuk itu 36 kali dan kesudahannya dicatat dalam jadual berikut. So bila dia pusing 36 kali tu, A dapat 9 kali, B dapat 7 kali, C dapat 5 kali, D dapat 8 kali, E dapat 7 kali. So, buat sama macam yang atas ni, table macam atas ni, cuma kena kira lain bilangan sampel dia tu. So buat sama macam ni, cuma awak kena kira kebarangkalian dia tu lain lah sebab dia dah bagi tahu dapat berapa kali. Okay, cuba kira. Buat sini, B. Sama je macam soalan awal-awal kita buat tadi, yang 3.1. Tapi saya nak tahulah macam nak awak kira. So, PA. Okay, PA dulu. A dapat berapa kali tadi? Dia cakap dalam soalan. Soalan bagi tahu dapat berapa kali? 9. 9 per berapa? Per 5 aku cikgu. Per 5 bukan. Per 36. Sebab kat situ dah cakap dah 36 kali putar. Lepas tu kira lah 9 per 36 dapat berapa? Lepas tu B tengok B dapat berapa? Lepas tu per dengan 36 juga. Dan seterusnya. So senaraikan A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa, D dapat berapa, E dapat berapa.
Okay, boleh tak semua? Boleh. Okay. Tak nampak sangat. Alamak, oh tu tak nampak ni. Sekejap saya terus tengok. Okey, 0.2. Okey, okey, okey. Okey, D tu biar jadi 2 tempat perpuluhan. Okey, betul tak tu? Bagus, bagus, betul. Jadikan 2 tempat perpuluhan. Awak tulis 0.2 je kan? Dia kan ada di 0.2 something kan? Tu tulis 2 nombor. Okay, so kalau dah dapat jawapan, okay, boleh buat nombor 4. 4 pun boleh juga. Okay, so ada given minute kan? You all buat nombor 4 dengan 6. 4 dengan 6. Okay, waktu buat tu nombor 4 dengan 6 tu, korang buat kan? Okay, boleh check jawapan kat belakang juga. Kalau tak dapat, bagi tahu. Okay? So, siapa yang dah belajar ni? Alia dengan Arisa kan? So, macam mana? Susah ke senang Arisa dengan Alia bab ni? Okay tak? Makin faham tak? Faham. Makin faham lah. So, rate berapa sekarang? Tadi 2/5. Sekarang berapa? Walaupun tak habis belajar lagi. 5. 5. Oh, hebat. Nanti kita sambung lagi minggu depan pula. Cikgu, apa maksud bina moden? Bina model yang mana satu? Nombor 4A. Okey. Bina model sama macam yang kita buat dekat A tadi tu. Buat ni. Buat jadual ni. Maksud bina model tu kena buat jadual macam ni. Okay.